Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan pasangan dalam mendirikan rumah tangga adalah sangat penting kerana ia merupakan suatu wadah kebahagiaan dalam setiap perhubungan. Memilih pasangan dalam mendirikan rumah tangga bukanlah suatu perkara yang mudah. Maka dengan itu, setiap perhubungan perlu teliti dan membuat keputusan dengan betul dalam memilih pasangan. Mari kita saksikan lakonan selepas ini. Awak berdua tengah cakap pasal apa? Kami berdua tengah tengok suami isteri yang tengah bergaduh. Baik, awak rasa apa punca berlaku isu seperti ini? Saya rasa punca isu seperti ini berlaku boleh jadi kerana proses komunikasi yang kurang berkesan antara kedua belah pihak. Afina, awak rasa apa ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan itu untuk membina keluarga yang bahagia? Pada pandangan saya, ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan ialah sifat saling memahami. Kerana apabila terjadinya sesuatu masalah, ia dapat diselesaikan dengan baik. Aina, awak rasa apakah ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan? Pada pandangan saya, ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan ialah sifat kesabaran. Ini kerana apabila dalam diri mereka memiliki sifat kesabaran, mereka dapat berkomunikasi dengan diri mereka. Baik, pada pandangan awak, apakah ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan? Bagi saya, ciri-ciri yang perlu ada pada pasangan ialah sikap tanggungjawab. Contohnya, bagi seorang suami, mereka perlu mencari nafkah isteri dan anak-anaknya. Tanggungjawab isteri pula, mereka perlu menjaga nama baik suami dan mengurus kebajikan anak-anaknya. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang ciri-ciri pasangan bahagia, marilah kita memberikan perhatian kepada slide yang akan dibentangkan selepas ini. Yang pertama, pilihlah pasangan berdasarkan akhlaknya. Bagi lelaki, pilihlah seorang perempuan yang baik dan boleh dijadikan contoh kepada anak-anak. Yang kedua, seorang suami mestilah menjaga kehormatan isteri dan tidak menceritakan aib isteri kepada orang lain. Bagi perempuan pula, pilihlah lelaki yang bertanggungjawab untuk membimbing isteri dan mendidik anak-anak serta amanah dalam mencari nafkah. Yang kedua, seorang isteri mestilah menjaga nama baik suami kerana ia dapat mewujudkan rasa percaya dalam sesebuah rumah tangga agar rumah tangga lebih harmoni dan bahagia. Selalu kita dengar syurga isteri terletak pada suami. Wanita yang paling malang adalah wanita yang salah memilih suami, sebab hidup seorang wanita bergerak isteri adalah mengikut acuan suami. Tapi wanita sebagai isteri, dia ada sekali je peluang. Kalau hancur rumah tangga dia tu, dia jangan akan rasa serik sangat nak memulakan hidup baru dia dengan lelaki lain. Pada orang perempuan, perkahwinan tu satu perjudian. Pada orang lelaki pula, dia rasa dia berkuasa, dia rasa dia besar dan sebagainya. Sebab kata perumpamaan, isteri adalah cerminan suami sebenarnya. Maka bagaimana baik didikan sang suami, itu juga akan ditonjolkan oleh si isteri. Begitu juga sebaliknya, kerana menjadi tanggungjawab suami untuk memberikan ilmu agama yang cukup, memberi nafkah yang cukup, menjaga kebajikan isteri dengan secukupnya, bukan sekadar menyediakan nafkah zahir batin, tapi juga membantu urusan rumah tangga dan sebagainya. Itu sebab ramai orang marah saya bila saya cakap orang perempuan ni tanggungjawab dalam rumah tangga dua sahaja, melayan suami dan melahirkan anak. That's all. Tengok perubahan wajah pada suami. Kerja kemas rumah, basuh kain, basuh pinggan, lipat kain, sidai kain, masak, ajar anak mengaji, beri didikan anak, jaga anak, cari duit, sental bilik air, kemas, buang sampah, kemas, basuh, semua adalah tanggungjawab suami. Hebat dan mulia dia seorang wanita
apabila dia sanggup memangku tugas suaminya, sebab orang wanita, orang perempuan ni dia buat lebih baik daripada suami dia buat. So bila suami sedar tanggungjawab dia, maka dia akan berterima kasih pada isterinya yang buat kerja. So dia bibi ke tak? Bukan. Dia hanya membantu suami. Selain itu, memilih berdasarkan agamanya juga merupakan salah satu perkara yang dapat dicontohi. Antara sifat yang boleh dipilih ialah individu yang memiliki gaya hidup berlandaskan agama. Hal ini dikatakan demikian apabila seorang lelaki ingin memilih pasangannya, ia akan mencari seorang wanita daripada keluarga dan keturunan yang baik untuk dijadikan tauladan kepada anaknya. Maka, sifat ini dapat dijadikan wahana yang terbaik dalam sebuah perhubungan. Sehubungan dengan itu, setiap pasangan hendaklah memilih individu yang memiliki nilai agama yang terpuji. Hal ini merujuk kepada sikap dan tindakan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Seperti memupuk kasih sayang dalam sebuah kekeluargaan, mempunyai sikap yang adil dalam sanubarinya, dan taat dalam mematuhi perintah Allah. Nilai-nilai ini sekaligus akan menjadikan sebuah hubungan penuh dengan rasa cinta dan keberkatan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari mengatakan, tunkahul mar'atu la arba' limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fasfaru bizatid dini taribat siyadaka. Maksudnya, wanita dinikahi kerana 4 perkara, kerana hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Di samping itu, setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga juga perlu memilih berdasarkan harta dan pekerjaan yang baik. Yang pertama adalah memiliki pekerjaan yang tetap, khususnya kepada lelaki kerana mereka akan menyara hidup sesebuah keluarga. Yang kedua pula ialah mempunyai kesihatan mental dan fizikal yang baik. Hal ini perlu dititikberatkan dalam setiap perhubungan. Jika kita mempunyai kesihatan fizikal yang normal, kita dapat mencari nafkah dengan mudah dan sesuatu pekerjaan akan dapat dilaksanakan dengan rapi. Akhir sekali, setiap pasangan dapat membahagikan masa antara pekerjaan dan peribadi supaya dapat merapatkan lagi hubungan kekeluargaan serta mengelak daripada perkara yang tidak diingini, seperti hubungan yang berpecah belah kerana kurangnya masa bersama. Seterusnya, setiap pasangan yang ingin mendirikan rumah tangga perlu memilih berdasarkan fizik seperti rupa yang cantik dan tampan, kerana setiap rumah tangga memerlukan keluarga yang harmoni dan penuh dengan kasih sayang. Selain itu, setiap rumah tangga juga perlu mempunyai pasangan yang hidup penuh dengan kesantunan, iaitu mempunyai perilaku yang baik seperti saling bantu-membantu antara satu sama lain. Seperti yang telah digambarkan di dalam hadis sebelum ini, pemilihan pasangan berdasarkan keturunan juga adalah aspek yang penting bagi menentukan pasangan hidup yang baik. Setiap insan haruslah memilih pasangan yang memelihara nasab keturunannya dengan baik. Insan ini mampu untuk menjaga setiap tindak tanduknya yang boleh mendatangkan fitnah dan kerosakan yang besar. Selain itu juga, pemilihan pasangan berdasarkan keturunan yang baik juga akan dapat mengelakkan daripada berlakunya perpecahan dalam perhubungan keluarga. Ini kerana perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang itu akan memberikan kesan yang buruk bukan sahaja kepada agama, tetapi juga kepada kehidupan manusia. Setiap manusia di muka bumi ini, terutamanya yang beragama Islam, mempunyai kewajipan dalam memelihara keturunan atau nasabnya. Apatah lagi ianya merupakan salah satu matlamat perkahwinan dalam Islam. Pemeliharaan keturunan dan nasab sangat penting dan perlu dititikberatkan oleh setiap insan supaya dapat menjauhi perbuatan zina yang hina sehingga menyebabkan terhasilnya anak tidak berbapa di sisi Islam. Perbuatan zina yang amat tercela ini bukan sahaja memberi impak negatif kepada pelakunya sahaja, malah anak yang terhasil daripada perbuatan zina ini tidak akan mendapat kedudukan yang sah dalam agama dan dianggap
kelahirannya tidak berbapa. Akhir sekali, tindakan memilih pasangan yang mempunyai latar belakang agama yang baik akan membawa kepada kemampuan pasangan tersebut dalam menangani setiap hukum-hukum wajib dalam pernikahan dengan lebih sempurna. Sebagai contoh, sekiranya pasangan tersebut lahirnya daripada keturunan penzina dan pernah terlibat dalam perbuatan haram tersebut sehingga terhasil anak yang tidak sah taraf daripadanya, maka wajiblah ke atas pasangan itu untuk memelihara hukum-hukum yang khusus berkaitan anak tidak sah taraf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Maksudnya, dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah orang-orang yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyekakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa." Akhir sekali, pilihan pasangan yang setara atau sepadan juga perlu diberikan perhatian yang teliti bagi membina rumah tangga yang bahagia. Hal yang dimaksudkan dengan memilih pasangan yang setara atau sepadan adalah mencari pasangan yang seusia atau jarak usianya tidak terlalu jauh. Hal ini bertujuan untuk pasangan tersebut mengimbangi pasangan hidupnya dalam setiap situasi. Kesannya, pasangan ini akan dapat memenuhi kesilapan dan kekurangan yang ada dalam diri masing-masing dalam pergaulan harian. Selain itu, pasangan yang setara atau sepadan dapat mewujudkan pola pemikiran yang mirip dalam pelbagai situasi. Ini membuatkan pasangan tersebut lebih memahami antara satu sama lain dan saling bertoleransi dalam membuat apa-apa keputusan. Di samping itu, pemilihan pasangan ini dapat mengelakkan jurang dalam perhubungan antara pasangan. Ini kerana mereka mempunyai kesetaraan atau pola pemikiran yang cenderung sama sehingga dapat meminimalkan gap dalam hubungan rumah tangga. Pasangan yang setara atau sepadan, atau dalam kata lainnya, pasangan yang sekufu, boleh dilihat melalui pelbagai sudut. Antaranya ialah sekufu dari segi agama, ifah, keturunan dan juga dari segi ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Menerusi pelbagai sudut ini, melihat dari segi ketaatan dan ketakwaan terhadap perintah dan larangan Allah sesuai diberi penekanan oleh setiap pasangan. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut pandangan Allah, manusia tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lainnya, melainkan dengan melihat ketakwaannya kepada Allah sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Maksudnya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi takwanya. Natijahnya, dengan memilih pasangan yang setara atau sepadan atau yang lebih baik, sekufu dalam pelbagai sudut, pasangan akan dapat meningkatkan kesefahaman komunikasi serta menunjukkan keterampilan pasangan yang sepadan. Kesimpulannya, kebahagiaan dalam rumah tangga bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan perjalanan bersama yang penuh warna. Dengan memelihara kasih sayang, saling menghargai dan saling memahami, setiap pasangan dapat menjalani kehidupan dengan penuh makna serta berkekalan hingga ke syurga.